Assalamualaikum. Kami berempat dari Kelas 8 ingin membicarakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan individu terjerumus dengan rasuah dan salah guna kuasa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nik Nur Nadila binti Nik Aziz. Saya Mahira Najwa binti Mustafa. Saya Siti Nurmaisarah binti Sabri. Saya Nur Ansyadah binti Muhammad Mustafa. Hai awak semua, dalam perjumpaan kita hari ini kita akan membicarakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu boleh terlibat dalam rasuah dan salah guna kuasa. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, kawan-kawan tahu ke apa maksud rasuah dan salah guna kuasa ni? Tahu Mahira, boleh tak jelaskan kepada kami? Oh, baiklah, rasuah ni sebenarnya dia ada banyak definisi. Tapi menurut agama Islam, rasuah ni merupakan perbuatan yang tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan pribadi, untuk mengambil hak orang lain dan nak menzalimi hak orang lain. Oh, faham. Boleh tak Mahira bagi contoh kes rasuah yang berlaku? Okey, baiklah. Contoh kes rasuah yang paling rapat dengan kita sebagai seorang pelajar ialah dulu ada seorang pelajar universiti ni, dia telah merasuah pensyarahnya sejumlah RM1,000 untuk mendapat title sebagai pelajar kemenang di universiti tersebut walaupun sebenarnya dia tidak layak. Itulah. Oh, faham. Tapi apa maksud salah guna kuasa tu? Salah guna kuasa ni ialah perbuatan yang menggunakan kuasa yang dia ada dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang. Sepatutnya dia tak boleh buat begitu, tapi dia buat. Contohlah saya ambil ialah ada dulu kes Perdana Menteri kita yang telah menyeleweng dana SRC International Sendirian Berhad yang berjumlah 42 juta. Tahu-tahu tahu kan kes ni kan? Tahu. Okey. Jadi awak semua faham kan maksud rasuah dan salah guna kuasa yang telah saya jelaskan sebentar tadi? Okey, kalau begitu marilah kita mulakan perbincangan kita. Pada pandangan saya, pertama, faktor yang menyebabkan individu terjebak dalam salah guna kuasa ialah peluang. Setiap orang mempunyai peluang sama ada mahu atau tidak menerima dan memberi rasuah daripada seseorang kepada seseorang. Peluang itu wujud disebabkan oleh kelemahan kawalan dalaman, tiada pemantauan yang dilakukan oleh pengurus, tiada pengasingan tugas dan penggunaan kuasa budi isyarat. Contohnya, presiden yang mempunyai sistem lapisan yang banyak sebelum diluluskan menyebabkan seseorang itu tidak sabar menunggu dan menggunakan rasuah sebagai jalan pintas dalam mendapatkan kelulusan sesuatu projek dengan cepat. Hal ini membuka peluang yang luas kepada kedua-dua pihak saling bekerjasama untuk memenuhi keinginan masing-masing dengan kegiatan rasuah sebagai jalan pintas dan mencapai satu tujuan. Kesannya melakukan pekerja yang tidak amanah dan salah guna kuasa dalam melaksanakan pekerjaan. Biasanya dia berlaku dalam pejabat tanah. Oleh itu, pihak pengurusan perlu sentiasa melakukan pemantauan secara berkala supaya tidak berlaku kegiatan rasuah dalam kalangan pekerja yang boleh mencemarkan nama syarikat. Saya tanya satu soalan. Kenapa individu boleh mengambil peluang untuk mendekati rasuah? Individu yang mengambil peluang untuk mendapati rasuah kerana sikap individu sendiri yang mempunyai sifat tamak menyebabkan individu itu mengambil jalan singkat dengan mendekati rasuah walaupun mengetahui bahawa rasuah itu dilarang dalam agama dan undang-undang. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap manusia memerlukan keperluan asas seperti tempat tinggal, pakaian, makanan. Tapi kerana sifat tamak inilah yang menyebabkan seseorang itu atau individu itu menggunakan rasuah sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang diingini. Faham? Okey. Pada pandangan saya pula, faktor yang menyebabkan seseorang itu boleh terjebak dalam rasuah dan salah guna kuasa ni kerana dia ada tekanan hidup. Tekanan hidup ni dia terbahagi kepada dua tau, iaitu tekanan kewangan dan juga tekanan kerja. Tekanan kewangan ni dia boleh berlaku apabila gaji yang diperoleh seseorang itu rendah, sikit je. Pada masa yang sama dia ada banyak komitmen.
Dia ada banyak yang perlu dia tanggung. Contohnya macam projek PTN, bil elektrik, air, sewa rumah dan banyak lagi lah. Perkara-perkara inilah yang menyebabkan dia sanggup menerima rasuah untuk menambah dana pendapatan dan dia ingin hidup dengan senang. Maaf, saya nak tanya. Apa contoh rasuah yang dapat dikaitkan dengan tekanan keluarga dan gerak? Okey, baiklah. Untuk menjawab soalan tersebut, saya ada satu contoh ni. Ada seorang pegawai JPJ yang baru mula bekerja. Dia mempunyai gaji yang sedikit lah bulan-bulan. Dia sanggup menerima wang dari pemandu yang sepatutnya perlu disaman kerana memandu melebihi hak laju jalan raya. Tetapi dia membebaskan pesalah ini kerana dia telah mendapat sogokan, telah disogok. Okey. Pengajaran untuk kita kawan-kawan, kita walaupun gaji kita sedikit, kita perlu cari inisiatif lain untuk mencari pendapatan tambahan, bukannya ambil rasuah. Dan bersyukurlah dengan pendapatan yang rendah dari hasil pekerjaan yang halal. Barulah hidup kita diberkat dan bahagia dunia dan akhirat. Sekarang seterusnya kita fokuskan pula kepada tekanan kerja. Tekanan kerja ni dia berlaku apabila seseorang beranggapan bahawa kerja yang dibuat tu tak setimpal dengan gaji. Sedangkan jika berbelanja mengikut kemampuan dan bersyukur dengan rezeki Allah bagi, insya-Allah gaji yang sedikit akan berasa cukup. Ini tidak berbelanja melebihi kemampuan, macam beli rumah baru untuk kelihatan kaya, hebat, mewah. Pengajarannya di sini kawan-kawan, kita perlu lagi hidup sederhana agar dapat elak dari ambil rasuah ni. Ini sajalah perbarangan saya. Kawan-kawan, ada nak tambah? Saya, faktor ketiga, kurangnya pendidikan agama. Kurangnya pendidikan atau fikiran tentang kesan menjadi rasuah dan salah guna kuasa. Boleh saya tanya, apakah pendidikan tentang rasuah pentinglah bagi setiap individu? Pendidikan tentang rasuah penting bagi setiap individu kerana apabila tidak ada ilmu tentang rasuah boleh menyebabkan individu tersebut melakukan tindakan tanpa memikirkan akibatnya. Daripada kurang pendidikan itu, individu mungkin tidak menganggap rasuah sebagai isu penting atau bahkan mungkin melihatnya sebagai perkara yang biasa atau tidak dapat dielakkan. Tanpa pemahaman yang cukup tentang kesan negatif rasuah, individu tersebut mungkin cenderung untuk menerima atau melibatkan diri dalam kes rasuah dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, seseorang yang kurang pendidikan tentang kesan negatif rasuah mungkin melihat tindakan memberi rasuah sebagai cara cepat untuk mendapat wang, keperluan atau keinginan mereka dipenuhi tanpa memikirkan kesan jangka panjang. Mereka mungkin tidak menyadari bahawa amalan rasuah boleh mengakibatkan ketidakadilan sosial, di mana orang yang mempunyai wang atau kuasa boleh mengatasi orang lain yang layak tetapi kurang berkemampuan secara ekonomi. Penting untuk diingatkan bahawa rasuah bukanlah tindakan yang digunakan dalam mana-mana keadaan. Rasuah merosakkan integriti sosial, ekonomi dan politik serta membawa impak negatif yang besar kepada masyarakat. Oleh itu, kita semua perlu berusaha untuk memerangi rasuah dengan meningkatkan kesedaran, memperkuatkan nilai-nilai moral dan menyokong sistem yang lurus dan berintegriti. Itu sahaja daripada saya. Ada sama-sama tambah? Saya ingin kawal 8.4 iaitu rasionalisasi terhadap perbuatan mereka. Apakah rasionalisasi tersebut? Rasionalisasi sendiri bermaksud dia tidak tahu yang cikgu, iaitu orang yang melakukan rasuah tidak melihat disiplin sebagai penjenayah. Sebaliknya mereka merasakan dalam mereka orang biasa yang jujur tetapi terperangkap dalam keadaan yang salah. Mereka mewajarkan perbuatan salah dengan alasan yang kelihatan logik, iaitu rasional. Contoh rasionalisasi yang biasa adalah, ini bukan salah saya jadi Tuhan pasti akan mengampuni saya. Contoh lain pula ialah, semua orang buat benda ni, orang nak bantu ambil je lah, bukan saya minta pun. Gospel ambil rasuah, takkan saya tak boleh. Yang lain pula, bukan duit dia pun, dia akan dia daripada syarikat ni. Kalau dia tak ambil, orang lain akan ambil. Dia untuk saya, untuk apa masalahnya, dan saya buat kerana terdesak. Saya kena bantu keluarga, saya risiko. Itu adalah contoh-contoh orang yang berfikiran ros
rasionalisasi. Dan seperti yang dapat kita simpulkan pada perbincangan hari ini ialah walaupun banyak tekanan hidup atau masalah lain, elakkan mengambil rasuah kerana rasuah dilarang dalam Islam dan agama, dan ia akan mendatangkan kemudaratan kepada kita dan orang sekeliling.